Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati, yang berbahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mat Zain, Penasihat Agama pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Isteri, Merangkap Pengerusi Institut Wasatiyah Malaysia, Datuk Haji Muhammad Yusof Din, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia dan Isteri, para pegawai pengiring, saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian. Yang dihormati Tan Sri, saya bagi pihak semua pelajar mengucapkan selamat datang pada Tan Sri dan rombongan ke Dublin Island. Dan kami amat berbesar hati menerima kunjungan Tan Sri dan rombongan ke sini. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang berbahagia ini, majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan Muhammad Aiman Azim bin Zahri, wakil pelajar dari ISMA, untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله ولا معنا ولا يتبعنا شكيا ولا مردودا ولا محروما. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam yang berbahagia ini, ya Allah, untuk mendapat rahmat dan berkat daripada-Mu, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini, ya Allah, atas ikatan yang kukuh kerana mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam di seluruh dunia pada hari ini, ya Allah, kerana kami banyak melakukan dosa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, jadikanlah kami hari ini, ya Allah, hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat limpah kurnia rahmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami meletakkan, ya Allah, agama-Mu, ya Allah, sebagai tempat yang paling tertinggi dalam hidup kami, ya Allah, sebagaimana dengan firman-Mu yang mulia, ya Allah, dalam kitab Al-Quran Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pertemuan kami pada malam ini, ya Allah, sebagai perhimpunan yang dirahmati, ya Allah. Dan hindarkanlah kami daripada melakukan segala maksiat, ya Allah, yang boleh menjauhkan kami daripada-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, ya Allah. Wa qina adzaban nar, ya Allah. Wa qina adzaban nar, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Aiman Azim atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, majlis dengan berbesar hati menjemput Encik Azili Abdul Aziz, Atasih Pendidikan Education Malaysia, untuk memberi ucapan haluan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahimkan, yang berbahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mat Zain,
Penasihat Agama Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia merangkap pengurusi Institut Wasatiyah Malaysia, Datuk Haji Muhammad Yusofuddin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia, delegasi dari Institut Wasatiyah serta isteri, saudara-saudari, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan berkenannya kita dapat berkumpul pada malam ini di satu majlis perkongsian ilmu. Sekali lagi kita dapat berkumpul di sini dan diharap kita semua tergolong dalam golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Tan Sri serta delegasi, saya mewakili Kedutaan Besar Malaysia dan seluruh komuniti Malaysia di sini mengucapkan selamat datang kepada Tan Sri dan rombongan ke Dublin. Dan sesungguhnya kami amat berbesar hati menerima kunjungan Tan Sri dan rombongan ke sini. Diharap Tan Sri dan rombongan akan terus datang ke Dublin dan melawat kami di masa-masa yang akan datang. Kepada semua adik-adik yang hadir, terima kasih di atas sokongan. Diharap, saya dipahamkan ada yang masih lagi dalam perjalanan ke sini selepas habis kelas dan ada yang lepas waktu bekerja, dan insya-Allah mereka akan dapat berkumpul dan berjumpa dengan Tan Sri serta delegasi walaupun masing-masing mempunyai jadual yang sibuk. Terima kasih sekali lagi di atas sokongan kerana dapat datang menghadiri ke majlis ilmu pada malam ini. Diharap peluang yang ada pada malam ini dapat kita mengenali dengan lebih rapat dengan yang berbahagia Tan Sri serta delegasi dan Institut Wasatiyah Malaysia. Sekiranya ada pertanyaan, persoalan, perkongsian, eloklah kiranya bertanya dan dikongsikan ketika sesi pada malam ini. Segala amanat dan nasihat dijadikan amalan. Semoga hidup kita bertambah berkat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri serta delegasi kerana sudi hadir. Saya bagi pihak seluruh jawatankuasa pelaksana program mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir di atas sokongan yang diberikan. Saya mendoakan agar semua yang hadir berjaya dunia dan akhirat. Semoga kita dapat lagi berkumpul di majlis sebegini di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azli di atas ucapan haluan tadi. Seterusnya, majlis dengan berbesar hati ingin menjemput yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Yusofuddin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia dan untuk berikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Ahmad Izri selaku pengacara majlis pada malam ini. Yang saya kasihi yang bahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mazain, Nasihat Agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap pengurusi Institut Wasatiyah Malaysia dan bahagia Puan Sri. Yang saya kasihi Encik Azli Abdul Aziz, Tasyik Pendidikan. Yang saya kasihi Saudara Ahmad Fadil selaku Timbalan Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia dan rombongan. Seterusnya adik-adik yang saya kasihi sekalian. Pertamanya marilah kita memanjatkan perasaan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu dengan adik-adik sekalian di sini. Walaupun kita terpaksa menempuhi musafir yang panjang, tetapi demi untuk memetabatkan agama, bangsa dan negara kita, maka kita dapat bertemu dengan adik-adik yang kita kasihi sekalian. Di mana kita semua sedia maklum, Institut Wasatiyah Malaysia ini adalah merupakan sebuah organisasi baru yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Mac 2013 yang lalu, hampir setahun lebih dalam usianya.
Jadi di antara amanah ataupun amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Institut Wasatiyah Malaysia ini ialah untuk kita mengajak masyarakat kita untuk menghayati pendekatan kesederhanaan ataupun wasatiyah itu yang memberi makna untuk membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang sederhana yang mampu menghayati keseimbangan, keadilan dan juga kecemerlangan. Kerana seperti mana kita semua sedia maklum, cabaran mendatang dalam konteks negara kita pada masa kini dan pada masa yang akan datang cukup getir. Kerana negara dan di ketika ini, kalau kita tidak berusaha sedaya upaya untuk menjadikan masyarakat kita dapat menghayati pendekatan wasatiyah ini dengan sebaiknya, maka negara akan berhadapan dengan pelbagai kelompok, dan kelompok itu adalah terdiri daripada yang akan memudaratkan negara ialah kelompok ekstrim, kumpulan-kumpulan yang ghulu, yang melampau ini. Jadi dengan sebab itulah kita dipertanggungjawabkan untuk membudayakan, menggerakkan pendekatan wasatiyah ini. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita dapat lihat keadaan mutakhir ini, malah saya terima SMS tengah hari tadi dalam perbahasan di Parlimen. Mereka melihat setengah kumpulan ini alirannya melihat pengujudan sekolah seperti sekolah agama juga bagi mereka adalah merupakan sebahagian daripada akan mencetuskan polarisasi kaum. Ini kelompok-kelompok yang akan ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan melalui pertemuan kita pada malam ini dalam serba yang ringkas ini, insya-Allah adik-adik sekalian akan bersama-sama dengan kita di Institut Wasatiyah Malaysia. Dalam mesyuarat ahli lembaga penasihat kita yang lepas, beberapa orang ahli lembaga penasihat telah memberi pandangan supaya Institut Wasatiyah Malaysia ini kita menggerakkan universiti dalam negara, dan insya-Allah kita ada jaringan di sini. Barangkali kita akan gerakkan apa yang kita namakan sebagai kelas wasatiyah di institusi pengajian tinggi. Jadi melalui kunjungan pada hari ini, mudah-mudahan adik-adik sekalian akan dapat bersama-sama dengan kita dalam kelas wasatiyah ini, kerana kita akan memberi fokus kepada adik-adik sekalian, anak-anak muda kita di universiti. Kerana adik-adik sekalianlah yang akan membina dan juga menyokong ke arah pembinaan negara pada masa-masa yang akan datang. Jadi dengan sebab itu, melalui kelas wasatiyah ini, kita akan gerakkan anak-anak muda kita di universiti untuk sama-sama mendukung aspirasi Yang Berhormat Perdana Menteri melalui penubuhan Institut Wasatiyah Malaysia ini. Jadi secara tidak langsung melalui kelas wasatiyah ini, apabila adik-adik sekalian pulang ke negara, barangkali bercuti dan sebagainya, maka dapat bersama-sama dengan kita dalam kerangka untuk kita menggerakkan program wasatiyah ini. Kita ada berbagai program, antaranya seminar yang bersifat antarabangsa, mungkin barangkali dapat membantu kita sebagai sukarelawan kita dalam menggerakkan seminar itu. Dan kita ada satu lagi ialah dalam bentuk program kaderisasi, membina adik-adik kita di tingkatan 4, 5 dan 6. Jadi barangkali adik-adik sekalian boleh membantu kita dari segi keurusciaan, fasilitator dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini bukanlah merupakan pertemuan yang pertama dan terakhir. InsyaAllah kita dapat panjangkan lagi pertemuan itu. Saya sendiri pun ada akaun Facebook saya, jadi adik-adik sekalian boleh add saya, dan kita boleh berkomunikasi secara maya selepas ini. Dan mudah-mudahan hubungan ukhuwah yang kita bina pada malam ini kita akan langsungkan lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi adik-adik sekalian adalah merupakan masa depan negara, dan insya-Allah kita bersedia untuk bersama-sama dalam pembinaan itu, supaya akhirnya nanti ialah kita dapat bersama-sama dalam membina negara kita menjadi negara yang lebih baik dari
daripada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada adik-adik sekalian kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini, dan insya-Allah akan dapat bersama-sama dengan Yang Bahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mat Zain sekejap lagi. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Dato' Haji Muhammad Yusofuddin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri untuk memberikan ucapan dan kata-kata amanat beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saya rasa peringkat anak lah kalau Dato' Haji Yusof tadi peringkat adik ya, jadi peringkat anak lah. Seterusnya sahabat saya walaupun baru kenal pun boleh ya, sahabat, iaitu Encik Azli Abdul Aziz, Ahtaji Pendidikan di Kedutaan Besar Malaysia di Republic of Ireland ini. Dato' Haji Yusofuddin, Pengarah Institut Wasatiyah Malaysia, timbalannya iaitu Encik ke Tuan Haji, tak ingat, Haji Fadil, Encik Fadil, okay. Iaitu timbalan pengarah Institut Wasatiyah. Jadi kira sebahagian besar lah, maknanya pegawai Institut Wasatiyah. Tinggal satu dia lagi yang duduk jaga pejabat ya, di Kuala Lumpur. Seterusnya adik-adik, anak-anak yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dipertemukan dengan adik-adik, anak-anak yang saya rasa satu peluang yang cukup baiklah bagi saya dapat bertemu dengan mereka yang saya rasa boleh saya namakan bernasib baiklah, boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam berbagai-bagai bidang yang saya yakin dan percaya anak-anak adik-adik ini mendapat kerajaan beasiswa daripada pihak-pihak yang tertentu di Malaysia ataupun datang ke sini dengan belanja sendiri kalau ada. Tapi saya yakin dan percaya sebagai pesalnya mempunyai penaja daripada agensi-agensi kerajaan dan juga pihak-pihak yang tertentu di Malaysia. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya walaupun duduk belajar juga di England dulu 4 tahun, berapa bulan? 3 bulan rasa. 4 tahun, 3 bulan. Isteri saya tunjuk, dia tahu. Saya tak apa ingat. 4 tahun 3 bulan dapat peluang untuk belajar di UK. Umur pun pada masa itu dah 39 tahun ya, belajar. Jadi adik-adik saya rasa
mempunyai peluang keemasan, mempunyai peluang yang cukup luas terbentang kepada adik-adik. Sebab masa saya rasa masih maknanya sesuai, muda untuk belajar dan meneroka dalam bidang yang telah dipilih oleh adik-adik anak-anak sekalian. Saya apabila dipilih untuk melanjutkan pelajaran di bawah skim SLE, skim latihan akademik Bumi Putra, saya rasa cukup bertuah sekali lah. Saya gunakan peluang itu, boleh juga berada di barat, dan sudah tentulah peluang itu saya tidak akan sia-siakan. Dalam masa lebih kurang 4 tahun lebih saya berada di University of Kent at Canterbury, saya rasa banyak sekali peluang dan terasa semacam banyak lagi perlu ditimba daripada ilmu-ilmu yang ada di barat ini. Tapi kerana masa terlalu suntuk, diperuntukkan pada masa saya ialah 4 tahun, pelajar juga 3 bulan untuk waiting for viva, ya, after submit research thesis PhD. Jadi supervisor dia nak masa juga 3 bulan untuk membacanya, maka saya terpaksalah bekerja 3 bulan sebagai tambahan kepada peruntukan slab tadi 4 tahun. Mungkin adik-adik kalau pernah ke London, pernah naik underground, ya, tip, tak pernah, tak apalah, saya cerita saja. Iaitu tempat saya kerja dulu saya tak segan, iaitu dekat dengan Bayswater, pernah dengar? Dekat Edgware Road, nama Europa Supermarket. Saya kerja situ 3 bulan, bagus. Saya bangun pagi awal lagi, pergi bekerja untuk saya balik supaya saya sudah pun mendapat PhD. Saya tak mau balik sebelum dapat PhD. 3 bulan kerja sendiri. Anak saya pun dah daripada 3 ke Malaysia, tambah lagi 1, 4. Dan mereka tak mau balik kecuali apabila saya dapat PhD. Jadi saya rasa peluang itu peluang yang sangat keemasan bagi saya, yang umur pun 39 apabila datang. Selepas itu dah 4 tahun, tak kira umur tak bertambah lagi umurnya, dah anak pun bertambah seorang. Dan Alhamdulillah saya rasa peluang itu peluang yang sangat baik bagi saya untuk menimba ilmu pengetahuan. Jadi di depan adik-adik saya rasa memang terbentang luas. Saya rasa peluang ini cukup baik. Zaman belajar pun zaman yang sangat sesuai. Saya belajar pun dah 39, saya rasa memang sesuai juga, tapi kurang sikit, ya, sebab sibuk. Sebagaimana tahu, anak pun belajar juga, hantar, diambil, bergilir dengan isteri untuk menghantar dan ambil, sudah tentu terjejas. Tapi walau bagaimanapun kita usahakan, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi saya mengharapkan adik-adik semua akan menumpukan kepada pelajaran, dan sudah tentulah saya rasa tandingan bila balik ke Malaysia itu memang ada, walaupun dalam bidang apa. Tapi adik-adik perlulah, anak-anak perlulah menyahut cabaran, ya, menyahut cabaran, dan yakinlah apabila kita gunakan sepenuhnya masa berada di sini dalam bidang-bidang kita, insya-Allah apabila kita balik ke Malaysia kita akan dapat manfaatnya, kita akan dapat memberi sumbangan secukupnya kepada kaum kita, bangsa kita di Malaysia nanti. Jadi ini saya rasa peluang yang cukup baik adik-adik ambil.
saya tak nak beri motivasi yang lebih. Saya bukan pakar motivasi sebenarnya. Saya ditugaskan untuk memperjelaskan sedikit konsep ini, walaupun Datuk Hadi Yusof tadi telah pun memulakan, dah dia buka pintu. Jadi untuk kita masuk di dalam, ya, dalam penjelasan Institut Wasatiyah ini, dan saya yakin dan percaya Cik Fadil pun dia bawa sama dokumen-dokumen yang terbaru, ya. Ini bukan semua dokumen, ini yang terbaru. Sebab nak bawa ini pun saya cukup susah. Sebab timbangan begitu berat sekali. Sebab lepas esok nak pergi lagi ke Glasgow dan Edinburgh 2 hari. Berkampung juga 2 hari di sana. Dalam misi penjelasan kita ini, bawa juga dokumen sebagaimana adik-adik dapat ini. Selepas itu pergi ke Manchester sehari. Selepas itu pergi ke London, duduk 4 hari, termasuk sehari di Oxford Center for Islamic Studies. Pergi melawat juga situlah, bincang-bincang, terlanjur mari, ya. Jadi kita rasa bertuah lah dalam, walaupun kita rasa jauh sebagaimana yang disebut oleh Datuk Hadi Yusof tadi. Sebab dah nak boleh sampai ke London pun dah 13 jam lebih. Nak sampai sini pula macam tu juga, lebih kurang 13 jam. Kerana connecting flight tak connect rupanya. Jadi kerana ada 2 jam tak sempat. Sebab British system kita ingat sejam boleh cukup. Tak cukup juga, kata dia kena banyak lagi. Dia nak tengok barang-barang kita, apa yang kita bawa dan sebagainya. Jadi terlepas pada pukul berapa, 7.55, tunggu pukul 1 tak boleh juga. Terpaksa lah ubah kepada pukul 2.30. 3 lah saya rasa baru berlepas, kerana ramai yang terkandas juga di antara yang ada dalam kapal terbang itu. Jadi saya rasa cukup besar lah artinya pengalaman ini. Dan ini adalah ziarah kali pertama bagi saya, walaupun duduk tak berapa jauh di London. Tak sempat duduk kerana agaknya sibuk sangat belajar. Walaupun di tempat-tempat lain di England, Midland dan Scotland kita pergi, tapi sini kerana agaknya tak ada jalan darat, dulu pun peruntukan tak berapa banyak sangat. Jadi alhamdulillah ini kali pertama, dan saya rasa gembiralah. Tempat, saya bertanya tadi pada atas pendidikan, tempatnya selamat, keadaan pun saya tengok persekitaran sangat baik untuk belajar. Dan saya rasa kalau diberi peluang semula pula, saya pun nak belajar lagi, ya. Jadi apakah yang ada pada adik-adik, saya rasa memang guna peluang ini. Jadi Institut Wasatiyah ini ditubuhkan sebagaimana yang telah diceritakan oleh, tapi kena ikat perjanjian dulu. Perjanjian tadi di sekitar setengah jam saya bercakap, ya, setengah jam. Mungkin kita buat akad ataupun agreement dengan adik-adik, anak-anak, mungkin kurang sedikit ataupun lebih sedikit boleh, ya. Boleh lah setengah jam tu. Sebab nak tahu respon daripada adik-adik juga. Lama seronok kita bercakap je. Mana apa yang kita cakap pergi ke lain, dan apa yang dikehendaki oleh adik-adik ke lain, ya. Jadi tak apa, kita berinteraksi nanti. Saya tak apa, maknanya saya rasa saya boleh dengar lah pandangan-pandangan, tidak ada masalah, ya. Saya rasa atas pendidikan pun tidak ada masalah juga kot, ya? Boleh dengar. Saya tak apa, sebab apa, saya mengajar di universiti 27 tahun, ya? 27 tahun. Politik pun dah 10 tahun. Sekarang semi politik dan juga akademik, ya. Saya rasa more pada politik lah. Sebab apa, 27 tahun lama saya dalam akademik, 10 tahun dalam politik. Tak lama, kalau derajah pun derajah berapa, ya. PMR sampai.
boleh tu, 6 tahun sekolah dasar, sekolah rendah, kemudian 3 tahun, 9 tahun, lebih kurang itulah. Di PMR, kalau ada lagi lah masa saya dulu LCE, ya, SRP, ya. Jadi kalau akademik itu 27 tahun lama, 27 tahun sangat lama, dan belajar lagi 3 tahun, 4 tahun. Jadi saya rasa tak apalah luar, tak apa, saya terbuka. Saya belajar di negeri Arab, di Madinah 4 tahun, belajar di Mesir 3 tahun. Lepas mengajar di universiti 10 tahun baru belajar semula. Belajar semula di University of Kent 4 tahun 3 bulan. Jadi okeylah tu, nak apa bercakap lah, apa pun tak apa. Bukan mesti jawab, ya, dengar je, ya, apa luahan daripada adik-adik sekalian. Jadi saya ringkasnya, kalau saya nak sebut tentang wasatiyah ini dengan bahasa yang mudahnya, ialah dia merangkumi sekurang-kurangnya untuk menjelaskan wasatiyah ini ialah dengan makna dalam bahasa Melayunya kesederhanaan, sederhana. Dalam bahasa Melayu juga boleh diterangkan wasatiyah dengan makna pertengahan, wasatiyah dengan makna berimbang, balance, dengan makna adil, ya, adil, dengan makna cemerlang. Itu yang dikandaki dengan wasatiyah. Sebab itu Perdana Menteri dia kata tak payahlah kita terus pakai wasatiyah. Apabila sebelum ditubuhkan pada Mac 2013, kita operasi akhir 2012 sebenarnya. Sebelum tu ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia, tapi bukan seperti Institut Wasatiyah. Dia adalah foundation saja, sebagaimana adik-adik pernah mungkin tahu, iaitu GMM Foundation, iaitu Global Movement of Moderate Foundation, yang dipengurusikan oleh Tan Sri Razali Ismail, seorang diplomat kanan di Malaysia, pernah menjadi pengurusi ataupun apa di Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, ya. Jadi tahulah orang Razali, Tan Sri Razali Ismail. Sekarang ini CEO dia, pengarah hadiahnya ialah Datuk Saifuddin, iaitu bekas Timbalan Menteri Pendidikan dulu, bekas Timbalan Menteri Pendidikan. Jadi global movement mengartikan dasar kerajaan, tapi more pada politik, pada political, yang dimaksudkan dengannya untuk mengajak ataupun berpakat ramai-ramai dalam komuniti antarabangsa supaya menggerakkan gerakan kesederhanaan yang disebut oleh Perdana Menteri di Bangsa-Bangsa Bersatu dalam 2 ucapannya. Dia telah memperkenalkan, dan dengan bahasa mudah dalam pengertian orang Barat dan juga Amerika dan juga Barat, Europe, moderation, kesederhanaan itu diterjemahkan moderation. Tapi sebenarnya tidaklah menepati sangat. Kalau wasatiyah, kalau kesederhanaan yang dikehendaki oleh Perdana Menteri kita ialah dengan pengertian justly balance, iaitu secara berimbang yang adil. Tapi kalau nak kata justly balance kepada orang Barat, dia pun tak tahu sangat. Yang dia tahu moderation, yang tahu satu pihak lagi extremism. Jadi lebih mudah moderation. Tapi pada orang Malaysia memang wasatiyah dengan pengertian 5 tadi. Tapi kalau nak dikatakan sederhana juga tak sampai maksud. Mungkin orang kata sederhana tak apalah. Saya belajar di sini untuk lulus dengan kadar yang sederhana cukuplah. Just pass pun cukup. Boleh dapat, kalau dalam markah, kalau saya di universiti dulu, pelajar-pelajar kata boleh dapat C cukuplah. Jangan dapat A, jangan dapat B, jangan dapat D pun tak mau. Ya, C cukup. Cukup makan.
Ada tak istilah itu pernah dengar? Cukup makan. Dulu sekali, ya, dulu bagus. Dulu sederhana. Jadi bukan itu yang kita maksudkan sederhana. Kalau macam itu tak ada. Kenapa keadaan tubuh penat-penat? Wasatiyah, institut wasatiyah. Kalau nak katakan dengan pengertian pertengahan, saya rasa lebih kurang itu juga kan. Pertengahan. Tak apalah pertengahan saja. Pendapat pun taklah besar sangat, kecil sangat pun tidak, pertengahan. Saya rasa tak menepati maksud yang sebenar wasatiyah. Tapi perlu adanya keadilan, adil artinya, dan juga kecemerlangan. Dan ini sebenarnya yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Kita boleh baca dalam surah Al-Baqarah, ayat yang kita selalu juga mungkin dengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayat. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, umat Islam, yaitu umat yang sederhana. Kalau nak terjemah dalam bahasa kita lah, sederhana di sini diterjemahkan ataupun diberi tafsiran oleh ulama-ulama. Adik-adik boleh baca tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ya, yang dikeluarkan oleh Jakim. Ada terjemahan itu. Biasanya Syekh Abdullah Basmih dia mentafsirkan ummatan wasata. Umat pertengahan itu ialah umat yang berimbang, umat yang terpuji, umat yang cemerlang, supaya kamu menjadi saksi ke atas umat-umat yang lain, dan Rasulullah menjadi saksi ke atas kamu. Jadi nak jadi saksi itu kena orang yang adil, kena orang yang baik, bukan sembarangan orang. Jadi sebab itulah dia kata umat pertengahan itu ialah umat yang cemerlang. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah khaira ummah, sebagai umat yang diwujudkan, ukhrijat linnas, yang dilahirkan di kalangan umat yang berbagai-bagai ummah di dunia ini. Karena kamu menyuruh dengan yang ma'ruf, kamu mencegah daripada yang mungkar, dan kamu beriman dengan Allah. Jadi nak dapat khaira ummah, ummah yang cemerlang itu perlu adanya sifat-sifat asasi tadi, yaitu menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan ma'ruf ini bukan syarat saja, ya. Ma'ruf ini kalau di peringkat anak-anak ialah belajar itu sendiri adalah ma'ruf, ya. Dan kena faham pula urutan-urutannya dalam agama. Jadi di peringkat awal begini ataupun pertengahan begini, perlu dia pergunakan masa yang ada padanya sesuai dengan tuntutan. Kalau tidak ada kecemerlangan, tidak ada ma'ruf. Tiba-tiba apabila sampai waktu untuk belajar dan ada kemudahan untuk menerus menyambung pelajaran, tapi tidak belajar, mana tak ma'ruf, tidak cemerlang dia, tidak pertengahan dia, sebab dia perlu melaksanakan apa yang dituntut dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebab itulah saya rasa institut wasatiyah ini ialah institut kecemerlangan sebenarnya, bukan institut kesederhanaan. Jangan adik-adik, anak-anak katakan, oh tak apalah, ini kita dah pengurusi wasatiyah pun mari, pengarah institut wasatiyah, timbalan dia pun mari. Tak apalah, kita kalau makan sekejap lagi, kalau ada makan tak? Dia kena tanya juga, contoh. Kalau makan, tak apalah ni, makan bersama pengurusi dan pengarah institut wasatiyah, kena makan sikit aja lah, sedang ya. Ada. Kalau siapa yang nak makan banyak, boleh, tak ada masalah. Jangan kata kami ni institut wasatiyah sederhana saja, tak ada. Jangan, saya makan sikit saja kerana saya sederhana, tak ada. Sebab dalam Islam sendiri ada tokoh-tokoh yang makan sederhana, makan sikit pun ada,
yang makan banyak pun ada. Saya nak cerita pada adik-adik. Pertama, Imam Ghazali. Pernah dengar kan? Imam Ghazali ini pernah diungkapkan, kalau ada Nabi selepas daripada Rasulullah, maka kata penyokong-penyokong yang fanatik dengannya, maka Ghazali lah akan jadi Nabi. Tak ada, mana ada Nabi lagi lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimnya dia. Sebab itu dikatakan hujjatul Islam. Hujah bagi orang Islam. Dikatakan Imam Ghazali. Kalau kita dengar khutbah imam-imam khatib di Malaysia tu, dia lepas dia quotekan ayat Quran, hadis, lepas tu kata-katanya di antaranya Imam Ghazali, terutama dalam bidang akhlak. Jadi Imam Ghazali ni diriwayatkan dia makan sikit sulusul ma'idah, iaitu 1/3 daripada kemampuan yang dapat ditanggung oleh perutnya untuk mengisi makanan. Pengalaman dia, makan banyak dia mengantuk, kata dia. Pengalaman dia. Kalau makan sulusul ma'idah 1/3. Jadi susah juga adik-adik pun nak pergi. Biasa kalau di Malaysia, setengah-setengah orang yang umur macam saya ni, kita minta nasi separuh kan. Kalau pergi nasi 3 suku, 1 suku, bukan 3 suku ni. 1 suku susah kan. Sulusul ma'idah. Jadi itu pengalaman dia. Tapi diceritakan juga seorang ulama besar juga, peringkatnya peringkat mujtahid, juris yang terkenal, iaitu diriwayatkan Sufyan As-Sauri, imam juga tarafnya. Sufyan As-Sauri, dia kata apabila makan dia suka makan banyak. Orang tanya dia macam mana? Dia kata kalau kita makan sikit, buat kerja duk ingat ke makan. Jadi kalau kita makan banyak, tak ingat dah kemakan. Saya rasa betul. Saya dulu berkawan dengan golongan jemaah tabligh. Saya sebab profesor dalam bidang dakwah di universiti dulu. Ini bukan nak angkat sendiri. Orang tak terkenal terpaksa angkat diri sendiri. Jadi saya pun segan nak makan dengan jemaah tabligh. Dia kata, Ustaz, kita jemaah tabligh makan banyak. Ada ke jemaah tabligh makan banyak? Saya ingat jemaah tabligh ni makan sikit. Tak ada, kita banyak. Sebab apa kalau makan sikit? Pagi makan sekeping roti aja. Kemudian jam 10 baru nak buat kerja. Kalau adik-adik baru duduk tengah study, duduk teringat dah lapar dah pula. Jadi kalau makan banyak, sehingga jam 1 pun boleh tak ingat lagi dah kemakanan. Kalau kerja di semayang, dia ingat kepada Tuhan saja, tak ingat dah kepada lain daripada itu. Jadi Imam Sufyan Sauri kata, dia makan banyak, tapi kerja dia pun banyak. Ini dia. Jangan tetap makan ikut mazhab Sufyan Sauri, tentang kerja tak ikut mazhab Sufyan Sauri, tak boleh. Jadi adik-adik nak ikut, kalau nak ikut kerja Imam Ghazali, dari segi makan sikit dia kuat kerja. Katanya kalau makan sikit dia tak boleh nak semayang, mengantuk dia ni. Itu pengalaman dia. Tapi tak apa, nak makan banyak pun boleh nanti. Tengok kemampuan seseorang itu. Makan banyak tapi kerja pun kena banyak juga lah. Makan banyak, kerja sikit. Itu yang tak betul. Boleh tak? Nak ikut mazhab mana? Sufyan Sauri pun boleh, Imam Ghazali pun boleh. Tapi yang pentingnya kerja. Kerja banyak. Jangan masa makan itu Imam Sufyan Sauri, masa kerja pilih kerja Imam Ghazali pula. Sebab Imam Ghazali kata makan banyak dia tak jadi kerja. Jadi tidak, kalau Sauri package dia ikut dia. Kalau package Imam Ghazali ikut package Imam Ghazali. Boleh tak macam tu? Jadi bebaslah. Jadi kita wasatiyah ni bukan makan sikit. Orang yang perlu makan banyak, banyaklah. Tapi kalau umur dah macam saya, dah tak boleh lah nak makan banyak. Datuk Yusof boleh lah sikit kot. Adik lagi boleh kan? Tengah kuat lagi. Umur adik-adik ni saya rasa sepak batu pun batu pecah kan. Umur saya ni sepak angin pun lutut saya sakit. Dah umur dia macam tu dah. Ini dunia macam tu. Ke macam mana? Itu maksudnya kekuatan itu perlu digembelingkan sepenuhnya. Saya rasa tak apa, saya belajar di Mesir dulu. Di Mesir tahu lah masa perang 6 Oktober 1973. Semua catu semua.
Nak dapat teh pun kena beratur di jamaiyah ta'awuniyah, macam koperasi. Beratur pagi-pagi nak dapat gula pun. Dia berperang, negara sedang berperang. Ya. Naik bas pun, sebab apa, penduduk di Mesir saya rasa yang Kairah saja dah sampai 20 juta. Saya dengar Republic of Ireland ni 4 juta 4 juta ya. Kita duduk masa perang kalah. Masa tengah berperang dan kalah peperangan. Jadi nak naik bas, terpaksa kita berlari. Dia stop saja sikit saja, tak mau sebab terlalu ramai sangat. Jadi kena nak turun pun dia perlahan saja kita berlari. Maknanya mencabarnya. Tapi saya rasa di Dublin ni tak ada apa pun. Maknanya keadaan nampaknya teratur, orang tak ramai, kan sangat sesuai, kondusif untuk meneruskan pengajian. Ya. Jadi kita berbalik kepada wasatiyah boleh. Maknanya dengan pengertian 5 tadi, iaitu sederhana, pertengahan, berimbang, kemudian adil dan cemerlang. Ya, itu yang dikaki dengan wasatiyah, dan ini sebenarnya tujuan ditubuhkan oleh Perdana Menteri kita, menggesa rakyat Malaysia keseluruhannya supaya mengamalkan dasar ini. Jadi bagi mengukuhkan gagasannya, iaitu satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, diberi nafas untuk menggerakkannya dengan wasatiyah yang boleh diamalkan oleh orang Islam dan juga bukan Islam. Ya, bukan untuk orang Islam saja, tapi orang Islam dan bukan Islam, kerana dasar ini dirasakan tidak bercanggah banyak dengan orang kita, kerana yang menjadi musuh kepada manusianya ialah dasar ekstrim. Ekstremisme adalah dasar yang sangat memusuhi manusia, yang kalau dibiarkan akan memporak-perandakan kestabilan politik, ekonomi di negara kita, iaitu ekstrim ini. Sebagaimana adik-adik pun tahu, anak-anak pun tahu, misalnya ekstrim itu dia ada 2 ekstrim. Yang ekstrim lebih sangat pun tak boleh, ekstrim bawah sangat pun tak boleh. Maksud saya, kalau yang ekstrim lebih sangat, macam IS saya rasa susah kan? Daulah Islamiah. Maknanya dia je kira betul, orang lain tak betul. Itu macam para pengkaji menyebutnya macam Khawarij hadisah, Khawarij baru, New Khawarij. Khawarij tahu dalam sejarah kan, iaitu mereka lah yang menggolongkan puak-puak Ali tak betul, puak-puak Muawiyah tak betul, yang betulnya dia saja. Mana lagi dah Ali pun tak betul, Muawiyah pun tak betul, mana lagi apa yang dia nak bunuh aja golongan ini. Katanya mereka ini tidak berdasarkan Quran yang sebenar. Jadi betul juga Aisyah, dia tak betul semua. Iraq pun tak betul, kemudian Syria pun tak betul semua. Dan dasar ini dia suka mengkafirkan di kalangan orang Islam sama Islam. Itu satu dasar yang ekstrim. Itu lebih sangat. Yang kurang pula ekstrim juga, macam pluralisme agama, pluralis, dan juga JIL, Jaringan Islam Liberal, iaitu golongan liberalism, iaitu golongan ini semua, kalau kita pernah dengarkan, kalau di Malaysia Sisters Islam, banyak orang sebut. Maknanya semua yang dibuat oleh kerajaan, terutamanya dalam bidang mahkamah syariah, tak betul semuanya. Dia nak bebas lepas. Komando, adik-adik pun pernah dengar kan? Golongan yang nak mengadu untuk nak revise semula hak-hak yang mereka tuntut supaya Malaysia ni boleh nak murtad pun boleh, nak LGBT pun boleh, nak apa pun boleh. Ini mana ada dalam agama. Ini negara kita adalah sebuah negara yang mengamalkan tradisi lanjutan daripada sebuah negara Islam dulu. Dan bukanlah negara kita merupakan negara yang ekstrim, tapi negara kita adalah merupakan mengamalkan dasar yang sederhana sebagaimana yang disebut
oleh pakar undang-undang, kata dia Malaysia ini serupa lebih kurang ataupun ada spirit roh daripada Piagam Madinah. Adik-adik pun pernah dengar Piagam Madinah. Nabi menjadi ketua di Madinah, tapi penduduk Madinah ada orang Yahudi. Yahudi pula ada 3 puaknya, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Kita pun, saya adik-adik, saya mengajar di sekolah menengah, ya, itu ada juga. Dan komuniti yang lain ada, Arab yang wasani, yang pagan, yang menyembah berhala pun ada. Dan di Najran, iaitu di southern part of Arabia, ada lagi puak-puak Kristian, tapi dibenarkan mereka mengamalkan agama mereka, diberi kebebasan, yaitu hurriyatut tadayyun, yaitu kebebasan beragama, freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Di Malaysia pun perkara 3:1 adik-adik boleh baca dalam perlembagaan. Islam agama resmi Malaysia, agama persekutuan, agama persekutuan, ada mempunyai signifikan yang tersendiri menurut pakar perundangan. Adik-adik pun saya rasa ada yang ambil undang-undang. Kemudian penganut agama lain boleh mengamalkan agama mereka dalam keadaan harmoni, damai dan sebagainya. Jadi ini merupakan kebebasan seorang pakar dalam undang-undang perlembagaan di Malaysia. Dia beritahu saya, dia kata dia menyampaikan satu ceramah kepada pengamal undang-undang di London. Mereka mengatakan undang-undang Malaysia dari segi spirit amalannya sama dengan perlembagaan di Madinah dulu, Sahif Al-Madinah. Sahif Al-Madinah sebagaimana adik tahu, dia adalah merupakan perlembagaan yang terawal di dunia, bukan di negara Islam, dunia. Sebab dulu Romawi ataupun Parsi, titah perintah Maharaja dia adalah undang-undang yang bertulisnya adalah Sahif Al-Madinah, perlembagaan Madinah, Dustur Madinah. Jadi saya rasa memang kita mengamalkan dasar yang sederhana yang boleh dihujahkan oleh pakar dalam bidang undang-undang dan sebagainya. Tapi dari segi yang lain, saya rasa memang sederhana. Ya, tidak ada masalah, tidak ada. Kalau ada unsur-unsur kafir, mengkafir dan sebagainya, melabelkan, maknanya saya rasa itu ada unsur-unsur, sudah ada ekstrim di situ. Ya, sama ada ekstrim terlajak sangat ataupun ekstrim kurang sangat. Imam Ali yaitu Khalifah Ali karramallahu wajah mengatakan, kalau dasar wasatiyah ini dilaksanakan, yang laju sangat dia perlahankan sikit, yang lambat sangat dia lajukan sikit, boleh bertemu di poin yaitu wasatiyah itu. Dan Nabi sendiri pun menyebut, yaitu sebaik-baik perkara ialah yang paling pertengahan. Jadi saya rasa itulah dasar yang Haji Yusof diamanahkan untuk sebarluaskan fahaman ini. Dan alhamdulillah dalam masa setahun di bawah Datuk Haji Yusof, setahun lebih, jadi dari segi dasar-dasar untuk menyebarluas kita akan gerakkan, ya. Sama ada di kalangan pelajar, sama ada di kalangan semua rakyat. Dan yang terakhir saya nak sebut dalam kesempatan ringkas ini, sebab kita nak makan nanti, ya, sebab dasar wasatiyah yang kita nak amalkan. Yang nak makan banyak pun boleh, nak makan sederhana pun boleh, menurut kapasiti sisi ke kuda, ya, kemampuan nak makan bagi seseorang itu. Jadi akan datang nanti bulan 12, bulan 12 nanti kita dah pun siapkan satu kertas untuk diangkat kepada MKI, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Itu yang tertinggi di Malaysia. Bukan JAKIM, JAKIM adalah urus dia. Di bawah Majlis Raja-Raja Melayu adanya MKI yang diwakili oleh negeri-negeri, setengah negeri, menteri besarnya, ketua menteri menjadi wakil, dan ada lagi beberapa yang dilantik oleh yang di Pertuan Agong. Mereka ini akan membincangkan satu kertas kita yang melalui JAKIM, yaitu
plan strategik kita untuk melaksanakan wasatiyah di pentadbiran kementerian-kementerian kerajaan. Kita telah kenal pasti setelah kita berbincang beberapa kali dengan pakar-pakar, Kementerian Pendidikan dan Belia, iaitu merangkumi sendiri dengan belia, supaya mereka ini akan melaksanakan, memikirkan secara detail bagaimana nak melaksanakan dasar-dasar nilai-nilai wasatiyah ini dalam pendidikan, sama ada di peringkat rendah, menengah dan pengajian tinggi. Kemudian belia juga akan merangka melaksanakan pelaksanaan dasar-dasar wasatiyah daripada kerajaan ini. Kemudian pergi kepada kementerian, sebagai contoh dari segi keuangan misalnya akan dibincangkan, akan dilaksanakan. Di Kementerian Keselamatan, Polis, Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan akan melaksanakan dasar-dasar ini, dan saya rasa boleh merangkumi keseluruhan daripada kementerian-kementerian yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kebetulan saya membantu beliau dalam wasatiyah ini, dan urus dia oleh pihak Institut Wasatiyah akan cuba mengkoordinasikan kementerian-kementerian itu. Kementerian diwakili oleh Ketua Setiausaha Kementerian-kementerian. Jadi pengurusi Perdana Menteri, kemudian ianya akan memutuskan bagaimana penyelarasan perlu diadakan, dan dalam masa sebelum akhir tahun ini Institut Wasatiyah mesti menyiapkan plan strategik pelaksanaan wasatiyah, iaitu untuk dikemukakan kepada di peringkat dasar tadi yang dipengurusi oleh Perdana Menteri, bagaimana pelaksanaan wasatiyah di semua peringkat, dan akan dilaksanakan menurut kementerian-kementerian, dan juga di negeri-negeri akan ditubuhkan juga di peringkat negeri yang diketuai oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri, ya, dan juga jabatan-jabatan di bawah kerajaan negeri. Jadi saya rasa kita akan cuba laksanakan dasar ini, tidak ada masalah besar. Kalau dasar seperti Islamic State ataupun IS dan sebagainya tentu menghadapi masalah, dan ini saya rasa semua orang tak marah dengan dasar kesederhanaan sebagaimana yang saya sebut tadi. Pelajar pun tak akan marah. So belajar rajin saja, takkan dia nak marah. Kena marah juga. Tak tahulah, tidak. Ya. Orang bekerja pun supaya kerja rajin, itu wasatiyahnya. Jadi semua pihak saya rasa setuju, cuma nak cari jalan bagaimana melaksanakan dasar itu. Itu yang kita akan usahakan di Institut Wasatiyah ini. Saya sudah lebih dari janji kita, ada akadnya setengah jam. Cukuplah kot. Pelajar nak tanya pula. Lepas tu nak makan cara wasatiyah. Bukan masih sikit, ada yang banyak-banyak lah. Yang sikit-sikit. Boleh ya? Surah pengurusi, tak ingat pengurusi duduk belakang. Ya. Terima kasih banyak di atas peluang yang diberikan kepada saya, dan adik-adik pun menggunakan peluang ini, dan saya difahamkan adik-adik anak-anak adalah pemimpin pelajar. Jadi yang tak sempat kita nak kumpulkan semuanya itu boleh sampaikan. Kalau ada lagi publication itu boleh diedarkan supaya dapat kita sebarluaskan pandangan ini. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Abdullah Mazin atas ucapan yang begitu bermakna sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Jadi sesiapa yang ingin bertanyakan soalan diharap dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mengemukakan soalan. Jadi kita buka sesi soal jawab. Saudara, mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi majlis dan isteri dan ibu, juga sahabat-sahabat yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya mewakili nama saya Muhammad Aiman Aziz Zami, merupakan pelajar tahun kedua perubatan di Royal College of Saving Island, pelajar perubatan. Jadi saya mewakili semua mahasiswa di Dabil mengucapkan jutaan terima kasih kepada Institut Wasatiyah kerana sudah datang berkunjung mengunjungi kami di sini. Di awal datang ini kami amat hargailah pihak Institut Wasatiyah untuk memberikan kefahaman tentang kami tentang apa hasrat kerajaan sendiri untuk melaksanakan dasar Wasatiyah ini. Jadi cumanya saya ingin bertanyakan kepada Tan Sri sendirilah berkenaan tentang lebih lanjut tentang mengenai Wasatiyah itu sendiri. Kita buka konsep yang lebih luas, maksudnya lebih konsep lebih kepada kenegaraan dan juga fik politik ataupun tentang hanya tuju Wasatiyah itu dalam membina kerangka negara Islam itu sendiri. Maksudnya kita nak melaksanakan Islam di Malaysia itu sendiri. Okey, sebagai contohnya kita lihat kalau kita bandingkan contohnya negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Kita lihat bagaimana fahaman Islam moderate ataupun Islam yang mereka keliru. Maknanya Islam moderate ini dikatakan sama juga dengan Wasatiyah. Umat Wasatiyah itu yang dirahsiakan Al-Quran itu sehingga menyebabkan masyarakat kita hari ini keliru tentang istilah Islam moderate itu sendiri. Dan juga dengan konsep Wasatiyah yang apa yang cuba kerajaan cuba sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Itu yang pertama. Sebab saya risau sebab apa melihatkan bahawa fahaman Islam moderate ini sehingga menyebabkan masyarakat kita hari ini berfikiran terbuka. Akhirnya menyebabkan ancaman-ancaman ideologi seperti pluralisme, liberalisme dan sebagainya, sekularisme, akhirnya menyebabkan masyarakat kita keliru. Sebagai contoh yang paling dekat saya lihat bagaimana baru-baru ini kenyataan yang dikeluarkan oleh sistem Islam contohnya yang mengatakan bahawa fatwa Majlis Agama Islam Selangor dikata boleh dicabar dan disokong oleh beberapa pemimpin pembangkang sendiri. Jadi bagaimana itu seolah-olah cuba mencabar apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya lihat itu benda itu satu ancaman yang besar buat umat Islam di Malaysia. Andai kata tidak ada, maknanya kalau contohlah kalau kata Institut Wasatiyah mempunyai peranan yang sangat besar untuk menjelaskan ataupun mempunyai kuasa untuk mendominasikan apa sebarang bentuk agenda-agenda NGO yang cuba memerangi Islam itu sendiri. Itu yang pertama yang saya nak tanyalah tentang peranan itu dari segi konteks kenegaraan. Yang kedua saya berminat untuk tanya tentang kelab Wasatiyah yang mana disebutkan oleh Datuk sendiri tadi. Tentang bagaimana pelaksanaannya, sebab saya berminatlah, maksudnya nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana sumbangan kami sebagai mahasiswa. Kami mahasiswa di sini berminatlah untuk menyumbang kepada masyarakat semuanya sebab kami rasa penting masyarakat komuniti kami sendiri dan juga kepada orang lain untuk memahami tentang konsep Wasatiyah itu yang semada bagaimana yang Al-Quran kata. Yang ketiga. Tak apalah, itu nanti kita jawab dulu. Lepas tu boleh tanya lagi. Allah Alam. Terima kasih. Okey, kita selesaikan dulu ya. Ini saya perlu berpakat dengan apa Datuk Yusof lah. Sebab bagaimana dengan apa kelab dia tadi. Sebab dia sebut. Saya rasa soalan cukup baiklah. Saya pun seronok dengan soalan itu dan saya pun duduk menjelajah Malaysia sekarang ini. Banyak juga soalan-soalan seperti itu dihubung kaitkan dengan fahaman moderate terutama di Indonesia maknanya. Dan kalau di Malaysia pun gerakan seperti sistem Islam saya kenal lama, saya duduk di UKM, siapa duduk di situ pun saya kenal, siapa cikgu dia pun saya kenal maknanya. Tapi saya rasa sampainya perkembangan sebegitu detail kepada pelajar-pelajar di sini saya rasa cukup kagumlah dan minta penjelasan. Saya rasa memang menjadi dasar kita di Institut Wasatiyah untuk membuat penjelasan kepada pelajar-pelajar. Tidak ada masalah, ya. Sebenarnya dasar kita cukup jelas. Saya apabila nak tubuhkan Institut Wasatiyah dulu, Persatuan Muafakat, pernah dengar dia? Persatuan Muafakat, iaitu Ismail Nina. Ismail Nina seorang yang sangat kuat mempertahankan ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, iaitu murid ataupun pengikut setia kepada almarhum Usman Muhammadi, Dr. Usman Muhammadi yang sangat kuat mempertahankan Nusantara ini adalah zon ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ismail Nina saya cukup kagum dengan dia. Dia tubuh Muafakat
Dia hantarkan dia pada saya. Dia kata, Datuk boleh faham ke maknanya apa yang ada dalam moderate, fahaman moderate, apa yang ada dalam wasatiyah yang nak ditubuhkan. Takut nanti berkecamuk pemikiran rakyat Malaysia. Mana satu moderate, mana satu wasatiyah, mana satu ekstrim, mana satu liberal dan sebagainya. Saya rasa alhamdulillah, kata saya mengajar di universiti lama juga, dan saya kawan saya dalam bidang dakwah. Maknanya semua gerakan-gerakan dakwah itu saya kaji. Walaupun tak detailnya, saya tahulah hala tujunya. Nak pendetailan tu takkanlah mana boleh semua. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tuhan kata, saya tidak, aku ama utitum, tidak aku kurniakan kepada kamu ilmu itu melainkan sedikit. Tapi yang sedikitlah kita cuba kombinasi dengan rakan-rakan kita. Maknanya alhamdulillah di Malaysia saya sangat optimis dengan munculnya pertubuhan NGO Islam. Ya. Kita tak nak, maknanya saya ingat dulu masa saya pegang jadi menteri itu tak begitu banyak lagi. Apabila nak pertahankan apa-apa serah pada UMNO. Mana boleh? UMNO banyak beban, dia cukup besar mentadbir negara dengan BN dia. Tapi NGO satu perkembangan yang cukup baik di Malaysia. Dan saya ingat, saya sebut apabila jumpa dengan TYT tadi di waktu pagi, apabila saya mengatakan saya berkecimpung juga dalam itu pertubuhan Islam dulu, iaitu Perkim saya sebab bidang saya dakwah. Perkim satu NGO yang sangat besar. Sekarang ini tak perlu lagi besar-besar itu NGO Islam, tapi more fokus kepada niche area dia. Apa area? Sister Islam 20 orang je pengikut dia, saya tahu. Tapi yang semuanya dia memfokuskan kepada persekitaran mahkamah syariah. Ketidakadilannya, apa yang menurut mereka quote and quote, maknanya itu saja fokusnya. Saya tahu mana perlu, dan modus operandi seperti inilah yang ditubuhkan sekarang ini. Adik pun mungkin pernah dengar NGO berpuluh, bahkan kalau nak katakan berapa 100 pun ada NGO Islam sekarang, macam-macam. Ada perkasa pun tahu kan, untuk fokus kepada dasar-dasar seperti tanah yang terakhir ini, tanah Malay Reservation, tanah reserve Melayu yang dah banyak dah tergadai. Itu more fokus itu. Tak bolehlah kalau Institut Wasatiyah ini semua nak handle, tak boleh. Kita more fokus kepada dasar kesederhanaan yang bukan moderat. Moderat itu ialah JIL, JIL di Indonesia. Tempiasnya dah kena di Malaysia. Tapi alhamdulillah, maknanya NGO Islam banyak sekarang ini telah pun menjawab. Sebelum JAKIM, badan resmi urus dia MKI jawab, dah NGO jawab, dah NGO seminar, dan dah NGO melatih kader-kadernya. Dan saya tariklah maknanya cadangan tadi, kelab saya dalam kita pemegang amanah ataupun penasihat kepada Institut Wasatiyah ini yang terdiri daripada mereka yang pakar dalam bidang berbagai-bagai bidang. Mereka mencadangkan supaya ditubuhkan kelab Wasatiyah di universiti-universiti tempatan dan di luar negara. Jadi satu pertanda baik, saya rasa itu kita menyahut cabaran tadi. Kalau boleh, maknanya di Dublin ini ke, ataupun di mana kita tubuh kelab Wasatiyah antarabangsa ke, yang saya rasa di kalangan pelajar-pelajar kita. Dan di universiti pun kita, Datuk Haji Yusof akan gerakkan di universiti-universiti, dan saya rasa satu petanda yang baik. Jadi minta sikitlah penjelasan tadi, sebab kena pengarahnya juga, dia more fokus. Terima kasih Tan Sri, dan pada kita yang bertanya tadi, kelab Wasatiyah ini kita akan tubuhkan universiti-universiti seperti yang Tan Sri sebut tadi, di dalam dan juga di luar negara, dan berperanan sebagai pembinaan jaringan
kepada fokus group. Karena di Institut Wasatiyah ini seperti yang kita selalu bagi keutamaan, ialah kita di samping kita melaksanakan program itu satu hal, tetapi kita juga akan beri penekanan kepada fokus group. Jadi fokus group kita yang paling penting dalam pencapaian sasaran kita itu ialah kumpulan orang muda. Sebab itu pada tahun hadapan insya-Allah kita akan ada satu seminar antarabangsa berkenaan dengan wasatiyah dan generasi muda Gen Y. Jadi ini di antara fokus kita, fokus area kita. Jadi tak dapat tidak dalam usaha untuk mengembangkan semangat kesederhanaan ataupun wasatiyah ini, maka orang muda ini kita kena beri perhatian, kerana mereka yang akan membina masa depan negara. Kata cerdik pandai, nak melihat masa depan negara, sesebuah negara itu, maka lihatlah generasi muda. Jadi tidak dapat tidak kita kena membina anak-anak muda kita di universiti. Saudara-saudara sekalian, ada pengaruh yang tersendiri. Hari ini kita ada program-program yang bersifat realiti. Akademi Fantasia itu realitinya. Lepas tu kita ada pencetus ummah, imam pencetus ummah. Dia pakai jubah yang pelbagai, maka dia pun sebutlah macam-macam cabaran. Dia kata, dalam hati saya kalau dah tak mau cabaran, janganlah jadi ahli pencetus ummah. Jadi saudara-saudara sekalian, kelak wasatiyah ini yang kita akan beri keutamaan ini, asasnya ialah untuk kita membina semangat kesukarelaan di kalangan adik-adik sekalian untuk sama-sama melakukan kerja-kerja amal soleh ini untuk menggerakkan wasatiyah di segenap lapangan. Sebab itu antara yang terdekat ini, apabila kita sudah ada keahlian kelak wasatiyah di universiti-universiti ini, pada hujung tahun ini kita akan laksanakan pilot project kita, Camp Wasatiyah, yang melibatkan adik-adik tingkatan 4, 5 dan 6. Jadi antara penggeraknya itu yang kita akan libatkan ini ialah fasilitatornya dan sebagainya itu terdiri daripada adik-adik yang di universiti. Mereka akan datang dan bantu kita. Kita telah pun buat TOT yang melibatkan adik-adik mahasiswa daripada USIM, UiTM, hampir 100 orang lebih baru-baru ini. Jadi mereka akan memulakan gerakan. Saya menyebutkan ialah apabila kita pergi kepada menggerakkan untuk mempromosi pendekatan wasatiyah ini, bukan sekadar kita melihat kepada penjawat awam, pemimpin masyarakat, tetapi juga kita nak juga melibatkan anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini sudah tentu pendekatan mereka sudah tentu berbeza dengan kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi. Jadi sudah tentu dalam usaha kita untuk kita adakan program yang boleh menarik minat, maka kita perlu juga generasi muda yang tidaklah terlampau jauh daripada mereka untuk sama-sama menggerakkan program itu. Jadi akhirnya apa yang kita buat, program 3 hari 2 malam itu akan digerakkan oleh anak-anak muda yang seusia dan sebaya dengan mereka, yang hampir dengan mereka. Jadi ini sebagai landasan untuk kita menerapkan pendekatan wasatiyah ataupun kesederhanaan tadi. Jadi akhirnya daripada itu, apa yang kita akan buat ialah kita akan membina 2 jaringan sebenarnya. Jaringan yang pertama ialah adik-adik dan sudi yang berada di Menara Gading, dan mereka itu yang berada di menengah atas. Jadi secara tidak langsung kita boleh menggerakkan satu yang selalu yang Muhammad Perdana Menteri tekankan ialah program kaderisasi. Jadi apabila mereka selesai daripada peringkat SPM, mereka nak masuk universiti dan sebagainya, maka kalaulah ditakdirkan mereka datang ke Dabli, maka adik-adik yang akan menyambut mereka. Jadi asas pemikirannya sudah sama dengan mereka. Jadi akhirnya kita boleh melaksanakan program ini, dan ini adalah merupakan fasa yang pertama. Jadi apabila kita sudah boleh gerakkan camp wasatiyahnya, kelak wasatiyah itu pun sudah berkembang, maka kita pergi kepada fasa yang kedua itu, seperti yang saya sebutkan tadi, ialah pembinaan kaderisasi. Jadi akhirnya apa yang akan berlaku ialah kita berupaya bukan sekadar kita terapkan semangat pendekatan
wasatiyah itu kepada mereka. Tetapi juga mungkin barangkali sampai satu tahap nanti ialah apabila mereka kembali keluar dari universiti, maka mereka akan berada di posisi-posisi negara yang penting, maka sudah tentu mereka akan berupaya untuk menyokong dan melaksanakan dasar-dasar penting negara di ketika itu. Dan apa yang tak disebut tadi itu ialah tentang bahaya kumpulan ekstremisme dan liberalisme itu kita akan dapat menghadapinya, kita akan dapat mengekang daripada menular dalam masyarakat kita. Dan akhirnya negara kita itu akan menjadi seperti ungkapan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Itu semangat yang kita di Institut Wasatiyah cuba realisasikan. Jadi alhamdulillah Tan Sri selepas mesyuarat lembaga penasihat, idea kelab Wasatiyah itu kita sebut pertama kali di depan adik-adik di Dublin. InsyaAllah kita akan harap adik-adik sekalian akan dapat memberi sokongan dan bekerjasama dengan kita masa-masa akan datang, insyaAllah. Soalan lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail bin Ibrahim. Sekarang bekerja di hospital Jamiah di Mata University of Oxford. Bekas pelajar Al-Mara about 5 years ago, graduated from Cork University. Sekali lagi masih kena datang jauh daripada Malaysia untuk menerangkan tentang Institut Wasatiyah. Soalan mungkin bukan soalan berbentuk, mungkin nak penjelasan lebih lah. Kita tahu, kerana kita tahu dalam era pemerintahan atau sebelumnya under Perdana Menteri yang sebelum ini dan sekarang ada perubahan antara from Islam Hadari pada pendekatan Wasatiyah. Apa yang saya lihat daripada penglihatan jauh adalah promosinya lebih berbentuk pendekatan, tetapi kurang dijelaskan dari sudut hala tuju daripada pendekatan ini apa ingin dicapai sehingga tercapainya benda itu. Kita kata pendekatan Wasatiyah ini telah berjaya. Benda itu kurang dijelaskan. Itu satu. Jadi apakah hala tuju sebenarnya sehingga kita kata Wasatiyah ini atau pendekatan ini telah berjaya. Kemudian yang kedua, soalan saya adalah berdepan dengan mungkin isu perkauman. Bagaimana approach Wasatiyah ini perlu diambil kira dalam kita pertama sekali recognize that there are a lot of races dalam multiracial. At the same time kita Wasatiyah bukan bermakna sekadar tolerance, tapi ada apakah pendekatan Wasatiyah dan sudut perkauman. Dan ini berkait terus dengan bagaimana Islam ini dalam menghadapi berbagai kaum dan berbagai asal setiap manusia di Malaysia itu, bagaimana Wasatiyah dalam berdepan dengan hubungan antar kaum dan hubungan antara agama. Itu perlu diperjelaskan. Dan daripada itu, soalan yang ketiga saya adalah bukan soalan tanya. Tidak siapa yang boleh terselamat daripada ekstremisme, baik dia datang daripada kerajaan ataupun pembangkang. Kedua-duanya ada tendensi masing-masing. Dalam menghadapi mungkin pandangan yang agak kritikal atau pandangan yang agak ekstrim daripada mana-mana pihak pun, bagaimana agaknya Institut Wasatiyah berdepan dengan perkara ini? Bukan perkara yang mudah sebenarnya. So, mungkin soalan yang saya cukup baik. Saya akan soalan. Saya sepatu soalan apa tafsir ini yang saya tadi mewakili masih belajar lagi perubahan indah bekerja. Saya soalan ini pun saya dah banyak kali sebab pun dah
lancar di peringkat negeri sudah 4 buah negeri, 6 buah, dan di peringkat institusi pengajian tinggi sudah 4. Selain daripada itu, di atas permintaan NGO Islam dan sebagainya dah begitu banyak. Selain daripada seminar, beberapa seminar antarabangsa, dan soalan-soalan yang hampir sama, tapi penekanan mungkin dalam bentuk yang mungkin approaches dah agak berbeza. Tapi alhamdulillah, kita pun sebelum menubuhkan Institut Wasatiyah ini, Perdana Menteri telah menghantar kita untuk mencari pengalaman baru, menimba, sebab perkembangan mutakhir ini di negara-negara Arab pun telah menubuhkan Institut Wasatiyah. Misalnya di yang paling terkenal iaitu di Kuwait, saya boleh sebut, kita telah pergi berbincang dengan pengurusi Institut Wasatiyah dia, iaitu International Center for Wasatiyah, iaitu perbelanjaan yang begitu besar untuk mempromosikan pandangan-pandangan wasatiyah, dan mereka mempunyai publication yang saya rasa agak lengkap juga. Dan selain daripada itu, Qaradawi juga telah menubuhkan ma'had dalam pengertian institut juga, ataupun center dalam bahasa kita, untuk mempromosikan fahaman tajdid dan juga wasatiyah. Dan di universiti pun saya rasa banyak kursi-kursi wasatiyah sekarang ini ditubuhkan. Seperti Universiti Islam Madinah ditubuhkan iaitu profesor kursi tentang wasatiyah, dan juga beberapa buah negeri lain pun sama, hampir para pengkaji menyebutnya berpuluh-puluh buah negeri telah menubuhkan. Dan kita sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman kita, disebutkan Malaysian experience, ya, iaitu pengalaman kita tubuhkan pemahaman kita. Karena negara Malaysia sebagaimana kita ketahui, adanya berbagai kaum, adanya berbagai iaitu aliran pemikiran, berbagai kaum dan agama dan sebagainya. Jadi pengalaman yang ada di Malaysia itu kita kira penubuhan Institut Wasatiyah ini. Jadi apa yang ditimbulkan oleh saya Dr. Ismail Ibrahim, medik. Saya rasa kita telah pun mengambil kira, dan saya rasa dari segi urutan dia timbul 3 isu, iaitu pertamanya Islam Hadari dan Wasatiyah. Itu saya kebetulan masa Islam Hadari itu, walaupun munculnya sebelum saya jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, yaitu di bawah Tan Sri Hamid Usman, Dr. Hamid Usman. Kemudian apabila saya dilantik oleh Pak Dah, iaitu yang amat berbahagia Tun, untuk memegang jabatan menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjaga hal ehwal Islam. Dari segi pengurusannya, saya sempat juga untuk menguruskan Islam Hadari. Tapi kerana beberapa perkara yang ditimbulkan dari segi nama apabila sebut Islam Hadari dipolitikkan terlalu lebih oleh pembangkang. Masa saya di parlimen sendiri pun, saya ingat lagi beberapa rakan-rakan saya juga daripada parti pembangkang, dia kata macam agama lain, dalam Kristian tidak pernah dia dengar ada Kristian Hadari, dalam Buddha tidak ada Buddha Hadari, dalam Hindu tidak ada Hindu Hadari, tapi dalam Islam tiba-tiba ada Islam Hadari. Jadi dia tanya, dia politikkan, itu politik, sebab orang politik ini sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ismail tadi, mana ada mempunyai ekstrim dia ada sendiri. Kata tak ekstrim tapi ekstrim. Tapi kita meyakinkan bahawa kita bagaimana untuk kontrol ekstrim itu, menguruskan ekstrim. Sebagaimana doktor juga menguruskan stres, saya katakan. Ini kita menguruskan ekstrim juga. Kita katakan daripada wasatiyah
Tidak ada ekstrim, orang kata ada ekstrim juga. Tapi bagaimana kita menguruskan ekstrim itu? Jadi kita cuba, ya. Jadi pun dalam kes itu dah era berlalu zaman Tun, maka zaman Datuk Seri Najib telah memperkenalkan gagasan yang besar masanya, iaitu gagasan Satu Malaysia. Kemudian apabila berfikir bagaimana untuk menghayati gagasan Satu Malaysia, jadi difikirkan perlu ada penggeraknya, iaitu supaya ada ruhnya, ada spiritnya untuk menggerakkan. Sebab prinsip tak boleh bergerak, dia perlu penghayatan. Jadi lalu dibincang, diserah kepada beberapa jawatan kuasa. Jadi kita mencadangkan dan Perdana Menteri setuju, iaitu supaya wasatiyah itu menjadi dasar bagi pemerintahannya. Tapi walau bagaimanapun telah dibuktikan sebenarnya bukan masa Najib saja untuk mengatakan dia sebagai pelopor wasatiyah, tidak. Datuk Seri Najib menyebut sejak kita orang di Semenanjung di Malaysia, pengalaman berinteraksi dengan berbagai kaum di Malaysia, kemudian di Nusantara pada keseluruhannya, yaitu zon Nusantara, yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam. Boleh kita lanjutkan kepada selatan Thailand, boleh lagi selatan Filipina. Ini zon Nusantara. Mereka ini kalau nak dibanding dengan zon-zon yang lain, kita lebih sederhana, lebih wasatiyah, lebih dengan istilah yang digunakan moderation kalau nak digunakan. Jadi walaupun kita ada ekstrim, sifat manusia. Coba adik-adik, saya rasa saya di Mesir dulu, ada pelajar-pelajar dari Terengganu, saya daripada Terengganu. Kita ada persatuan anak negeri di Terengganu, walaupun kedutaan tidak menggalakkan, tapi terpaksa membiarkan juga. Dia tentulah maknanya lebih selesa nak jaganya kawan-kawan daripada satu daerah, itu biasa. Nabi sendiri pun kalau kita baca dalam sejarahnya, dia masih ada juga maknanya fanatiknya kepada maknanya itu soal hati. Dia dalam bahasa kita pun tempat jatuh lagi dikenangkan, kini kan pula tempat bermain ke apa. Itulah lebih kurangnya. Jadi Aisyah isterinya apabila berpindah ke Madinah, maknanya dia terlalu rindu pada Madinah, dia terlalu rindu pada Mekah, dia ingat Mekah. Tapi diajar bagaimana nak menguruskan orang kata ekstrim lah, mana nak mengurus stres ni, macam doktor juga nak mengurus stres. Ada semua doktor kata tak ada stres, dia ada juga. Walaupun saya bukan medical doctor, ya, saya doktor cakap-cakap, ya. Tapi stres mesti ada. Doktor pun ada ya, saya ukur juga biasa. Saya ingat doktor yang selalu jaga saya di sana, kawan saya di Mesir dulu. Dia apabila kita masuk anak-anak kecil, masa saya muda-muda dulu, apabila anak saya tu menangis, dia beri gula-gula juga. Dia kata, tak apalah gula-gula doktor, kata tak apa, gula lain dia tak beri. Maknanya takut nanti rusak gigi. Biasa menguruskan saja, ya. Jadi kita nak menguruskan stres ataupun ekstrim itu, kita dapat diurus dengan baik berdasarkan kepada Quran, Sunnah dan sebagainya. Tapi saya sebut tadi, kita di zon Nusantara ini, yaitu di Malaysia khususnya, kita berinteraksi dengan pelbagai kaum, kita berinteraksi dengan penjajah dan sebagainya, kita mengurus dengan baik. Jadi itulah yang dikatakan pencapaian yang dicapai oleh Malaysia. Sebab kita mencapai kemerdekaan pun tidak ada pertumpahan darah. Rasa satu yang saya cukup baik. Walaupun saya masa kecil-kecil dulu dituduh oleh pembangkang, ini merdeka pun tak merdeka sepenuhnya, kita perlu menghalau keluar penjajah, kita perlu tak boleh berbaik-baik dan sebagainya, macam-macam. Tapi ternyata bahawa dasar itu di antaranya dasar yang sederhana, yang saya rasa cukup baik, ya, cukup baik. Cuma nak menguruskan saja. Jadi saya tidak tahu doktor dengar tak tentang Islam Hadari dan wasatiyah tadi. Masa di luar dia tak dengar.
saya kata saya menguruskan masa yang Muhammad Fa'lah Tun Abdullah Badawi. Bila dilancarkan Islam Hadari, diminta supaya saya mendapat pandangan daripada ulama-ulama seperti Azhar dan Qaradawi. Saya pergi jumpa. Dia tahu. Saya dengan rombongan saya. Syekh Azhar pada masa itu Syed Tantawi, seorang yang sangat warak dan tawadhu, alim dia. Dia kata saya cadangkan supaya buatlah beri manhaj. Dalam bahasa Arabnya dia sebut dengan saya manhaj Islam, terjemahannya manhaj Islam, pendekatan Islam Hadari. Jangan kata Islam Hadari saja. Kalau Islam Hadari macam dipolitikkan oleh rakan kita lah daripada pembangkang. Dia kata dalam Buddha tak ada Buddha Hadari, dalam Hindu tidak ada Hindu Hadari, dari Kristian tidak ada Kristian Hadari. Tiba-tiba dalam Islam ada Islam Hadari. Ada lagi seorang pemimpin pembangkang, dia kata ini maknanya cukup hebat. Allah nak buat agama baru. Oh, itu Allah pun dia sebut. Ada pemimpin, saya tak mau sebut lah, maknanya mengeruhkan suasana. Ya, ini macam Akbar dalam zaman Mughal dulu di India, iaitu kerajaan Mongol di India, iaitu dengan din ilahi. Tahu kan? Ya, ada filem dia pun, peminat-peminat Bollywood disiarkan. Din ilahi, kahwin semua. Yang Hindu pun dia kahwin, yang Islam pun dia kahwin, jadi semua agama, jadi pluralisme beragama. Itu cukup jelas kita menentang. Dan Najib kata, kita mengiktiraf agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kita Islam menurut akidah kita, kita yakin bahawa inilah agama yang betul. Tidak, nanti tak ada prinsip kita. Dianggap pluralis kita. Ya? Jadi sebab itu saya rasa Islam Hadari dengan Wasatiyah itu agak berbeza. Tapi saya nak quotekan juga supaya adik-adik tahu, anak-anak tahu bahawa dari segi nama itu sebenarnya tidak ada masalah. Syekh Azhar sendiri menyebut dengan saya, dan Qaradawi sendiri sebut dengan saya. 10 prinsip yang diutarakan oleh Islam Hadari itu sebenarnya satu perkara yang sangat baik. Cuma tajuk dia tak berapa baik. Sebab itu dia cadangkan supaya Al-Manhaj Al-Islami Al-Hadari, yang kita terjemahkan pendekatan Islam Hadari. Tapi kalau orang nak sebut panjang macam tu, Islam Hadari aja lah. Dan rakan saya di universiti, Profesor Kamal Hasan, dia kata kalau nak terjemah dengan bahasa Inggeris, lebih baik kita terjemahkan iaitu civilizational Islam. Maknanya aspek-aspek civilized yang ada dalam Islam. Itu saya rasa pendekatan saja. Dan Syekh Azhar sebut dengan saya, kalau di negeri Arab pada umumnya yang nak buat Islamnya ialah NGO. Kerajaan tak banyak. Dia cakap perlahan dan orang lain dengar. Tapi orang dengar juga. Tapi negeri kamu di Malaysia, kerajaan nak buat maknanya Islam di Malaysia. Kenapa nak bangkang dia? Buatlah. Tidak ada masalah. Dia 10 nak utarakan. 10 jalankan dulu. Bukan walaupun tidak ada hudud dan qisas, buat dulu. Ini boleh kita bincang lah. Jadi inilah dasarnya yang saya rasa kalau nak diukur tentang kejayaan Wasatiyah ini tak boleh ukur lah. Sebab apa? Ini usaha berterusan. Sejak kita mencapai kemerdekaan, banyak pemimpin seperti Chandra Muzaffar, dia menyebut dengan jelas bahawa perlembagaan Malaysia adalah wasati, iaitu pendekatan wasatiyah. Kerana mana nak cari katanya Islam agama rasmi, penganut-penganut agama lain boleh mengamalkan agama mereka. Islam agama persekutuan. Kemudian bahasa Melayu bahasa rasmi, dan bahasa-bahasa lain boleh diamalkan, iaitu diajar di sekolah SJK, C ke T ke tahap apa lagi, itu wasati. Bagaimana wasatiyahnya kerajaan pusat yang juga mengimbangi kuasa kerajaan negeri, iaitu kerajaan negeri, religion adalah state matter dan juga tanah adalah state matter. Jadi bagaimana soal pendidikan, soal keselamatan itu adalah wasati di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Dia detailkan penjelasan
Dan baru-baru ni di Melaka pun saya sebut, dia pun ada, Chandra Muzaffar, dia bentangkan pandangannya terhadap Palestin dan Gaza dan Israel. Saya kebetulan bentang kertas ini juga, iaitu tentang pendekatan wasatiyah. Saya sebut apa yang dia kodkan, tapi mendapat pandangan yang sangat positif. Jadi saya rasa ini usaha berterusan. Ya. Yang bukan masa era Najib saja wasatinya, sejak kita mencapai kemerdekaan wasati. Yang Tun Abdul Razak saya rasa wasatinya kerana memilih pembangunan, dan sejak daripada Tengku Abdul Rahman sendiri dengan dasar muhibbah berbaik-baik di antara kaum di Malaysia. Dulu setengah orang riuh dengan pandangan itu tidak Islamik dan sebagainya. Sekarang sudah pun terbukti Islamik, ya, dapat mengekalkan perpaduan di Malaysia. Tun Abdul Razak dengan dasar ekonomi barunya, Tun Hussein dengan berdasar perpaduannya. Jadi Tun Mahdi saya rasa memang cukup jelas lah. Makna walaupun ada sebahagian tertentu di Malaysia tak setuju dengannya, itu soal makna nak menguruskan ekstrimnya tak berapa bagus. Tapi di luar negara cukup baik. Pergi di mana-mana, kadang-kadang lebih orang kenal Mahathir daripada Malaysia. Maknanya hebatnya 23 tahun mengurus Malaysia. Dan Abdullah Badawi dari segi bos saya dulu juga, saya mengakui tentang Islam Hadani dan modal insannya cukup baik. Dan Najib dengan dasar wasatiyah yang saya rasa perlu kita sokong supaya berterusan. Dan untuk kejayaan di Malaysia, saya rasa saya tak mau bercakap dah, adik-adik pun tahu. Saya pun mendapat manfaatnya. Boleh juga di bawah skim SLAB, boleh belajar juga di UK University of Kent at Canterbury. Saya rasa makna seorang ustaz yang 7 tahun belajar negeri Arab, boleh juga rasa sejuknya di UK. Saya rasa okay lah. Adik-adik lagi sejuk lagi di Republic of Ireland, di Dublin. Jadi saya rasa saya tak boleh cakap lah, biar perbuatan yang bercakap, bukan mulut yang bercakap, ya. Tentang isu perkauman, saya rasa kalau nak dibandingkan dengan perkembangan negara-negara lain, Afghanistan, di Sri Lanka dan juga negara-negara lain, saya rasa diplomat kita pun lebih tahu, ya, maknanya keadaan itu. Bagaimana kita menguruskan dengan baik, bagaimana wasati dasar itu boleh diterima bukan saja oleh orang Melayu, boleh orang Cina, orang India dan juga bumi putera lain di Sabah dan juga Sarawak, ya. Jadi saya rasa boleh lakukan berangkumi dan juga 3 soalan yang dibangkitkan oleh doktor tadi, bagaimana nak menguruskan ekstremisme dan sebagainya. Kita kata wasati tidak ada ekstrim, saya tidak mengatakan kita tidak ada ekstrim, tapi ekstrim yang dapat dikawal dengan baik, saya rasa okey lah tu. Sebab ada orang kata apabila diurus dengan baik benda itu, maka insyaAllah dianya akan berjalan dengan baik. Kalau al-batil sebagaimana sebagaimana Ali karramallahu wajhah selalu disebut, maknanya al-batil al-haq bila nizam, iaitu kebenaran dan kebaikan yang tidak diurus dengan baik, yang libuhul batil binizam, yang akan sudah tentu akan dikalahkan oleh benda yang batil, benda yang bukan sebenar, yang palsu, tapi diurus dengan baik. Jadi saya cuba menguruskan wasatiyah ini dengan cara yang baik, ya. Ekstrim tak boleh lagi di mana-mana, tapi kita urus dengan baik. Wallahu a'lam. So nak tamat. Tadi saya nak respon apa yang Dr. Ismail sebut tadi soal ekstremisme di kalangan politician. Maksudnya is it both, maksudnya government dan juga opposition. Mutakhir ini politik Malaysia selepas pasca PRU 12 dan 13, kita dapat lihat kemunculan satu landscape politik baru yang mungkin barangkali sebelum itu tidak ada pattern baru ini. Pattern baru ini ialah dia ungkapkan dalam bentuk politik baru. Ramai anak-anak muda hari ini tertarik dengan istilah politik baru, seolah yang lama itu tidak sesuai dan yang baru itu lebih sesuai dalam politik Malaysia hari ini. Bagi saya,
apa yang berlaku mutakhir ini ialah usaha untuk mengenepikan semangat kepada asas pembentukan negara kita Malaysia. Kerana kita perlu ingat asas pada pembentukan negara kita Malaysia ini ialah bagaimana semangat itu dicapai dalam konteks muafakat di antara tiga bangsa yang utama dalam negara kita, Melayu, Cina dan India. Dan asas-asas pemufakatan itu diterjemahkan dalam bentuk perlembagaan negara. Jadi apabila berlaku provokasi yang melampau daripada satu pihak dan satu pihak lagi nak mempertahankan, jadi maka disebut daripada situ ialah kumpulan kerajaan ini juga mereka mengamalkan perkauman, ekstremisme. Sedangkan pada hemat saya ialah kita nak mempertahankan asas kepada pembentukan negara kita. Kerana tak dapat tidak, kita yang anak-anak muda pada hari ini, kita kena sedar dan besar asas kepada pembentukan negara kita itu. Sebab itu di UKM Tan Sri sebagai contoh, Naib Chancellor yang baru ini, kita kena ingat sejarah UKM itu dibina di zaman Tun Abdul Razak atas nak melihat, nak mentabahkan bahasa Melayu ketika itu boleh menjadi sebuah bahasa ilmu di universiti. Dan apabila Naib Chancellor dia buat satu tinjauan nak lihat pada ketika itu masyarakat digesa untuk memberi derma kepada pembentukan UKM ketika itu. Jadi mereka buat penyiasatan baru-baru ini. SJKC di Kelantan antara yang memberi sumbangan kepada pembentukan UKM di ketika itu. Jadi maksudnya masyarakat kita itu dia tidak melihat soal perkauman sempit itu, tapi dia melihat kepada pembinaan negara sebenarnya. Dan pembinaan negara itu landasannya ialah perlembagaan dan sebagainya tadi. Jadi sebab itu saya melihat apabila provokasi melampau ini dilontarkan besar sangat, maka akhirnya itu yang timbul usaha-usaha untuk mempertahankan hak-hak yang sudah termaktub sebenarnya. Dan apabila kita nak mempertahankan hak, maka mereka pun menyebut ini sebahagian daripada kumpulan ekstrim yang wujud sebenarnya. Cuma barangkali dalam usaha kita untuk menghadapi provokasi itu, saya fikir mungkin barangkali kita kena menghadapinya secara bijaksana supaya tidak timbul elemen-elemen itu. Tetapi yang menduga ciptakan kita mutakhir ini ialah dalam usaha untuk menunjukkan politik baru itu juga, maka kita dapat lihat sebagai contoh kita tidak terdedah dengan budaya pesta arak secara terbuka. Tapi hari ini sudah ada pesta arak secara terbuka. Bukan sekadar itu, mereka hadir dan pamerkan dalam Facebook secara terbuka. Jadi saya fikir ini sudah menjadi satu sampai masanya kita umat Islam di Malaysia bersatu supaya apa yang telah kita ada hari ini maka tidak akan terhakimi. Sebab itu hari ini saya sebut tadi dalam ucapan haluan saya tadi di Parlimen siang tadi, sudah ada wakil daripada DAP yang menyebut tentang kena lihat, kerajaan juga kena lihat sekolah agama juga menjadi asas kepada pembentukan pemumpukan polarisasi kaum. Dan saya tak fikir itu sebab saya di sekolah agama dan Sri sekolah agama, kita tak pernah belajar pun soal perbezaan kaum, bahasa itu menjadi asas kepada perbezaan kita. Sebenarnya perbezaan dari segi warna kulit dan sebagainya itu ialah ta'arufu, untuk kita kenal antara satu sama lain. Saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia, satu paras dengan saya, orang Cina, orang India, kita bergaul sama saja. Jadi bagaimana dikatakan sekolah agama itu menjadi sebagai asas kepada polarisasi kaum? Tidak wujud sama sekali. Tetapi ini semua dilakukan ialah kerana atas sentimen provokasi yang melampau seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati dengan istilah politik baru Dr. Ismail, supaya akhirnya kita berpijak di bumi yang nyata sebenarnya. Sebab itu ada seorang sebut dengan saya, dalam hidup ini kita kena ada dualistik, dia kata. Satu idealistik, tapi dalam masa yang sama juga kena realistik. Jadi ini yang kita perlu lihatlah dalam konteks kita Malaysia. Sebab itu selalu disebut, Yang Muhammad Perdana Menteri pun selalu juga menyebut
apa saja yang kita nak laksanakan itu, maka kita mengambil kira pengalaman Malaysia. Dan pengalaman Malaysia ini sebenarnya yang ramai orang melihat, alhamdulillah, dengan semangat apa yang kerajaan nak buat ini, iaitu kerajaan tidak tahu semuanya. Seperti yang Muhammad Perdana Menteri disebutkan selalu, kerajaan tidak tahu semuanya, tetapi dalam masa yang sama juga kerajaan bersedia untuk mendengar pandangan daripada masyarakat. Jadi dalam konteks itulah, semangat itulah yang kita juga di Institut Wasatiyah Malaysia ini, dalam konteks kita nak melaksanakan apa yang kita sebutkan sebagai mempromosi pendekatan wasatiyah ataupun kesederhanaan itu, maka kita nak melibatkan semua kelompok dalam masyarakat kita, insya-Allah. Itu sebahagian menjawab pada Dr. Ismail. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak ada masalah nak buka lagi, tapi angkat dah dibuat tadi, katanya jangan lebih pukul 9. Jadi nampaknya jam saya lebih agak laju kan jam saya. Itu terserah. Jadi saya rasa satu permulaan yang baik. Terima kasih atas soalan-soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan berakhirnya ucapan dan sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah majlis kita buat masa ini. Saya bagi pihak seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana program ucapkan jutaan terima kasih, dan kami mendoakan semoga saudara-saudari, hadirin dan hadirat sekalian sentiasa diredai dan dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT. Apa yang baik datangnya dari Allah, apa yang buruk di atas kelemahan dan kekhilafan kami. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah.